Sultan Selangor duka cita dengan kenyataan Hadi. PMX tegas gugurkan anggota kabinet yang terlibat dengan rasuah. SPRM nafi hubungi Wan Saiful berhubung tawaran ubah sokongan. MP Bersatu sedia kosongkan kerusi jika sokongan mereka langgar undang-undang. Rayuan Syafi kemuka tuntutan balas saman 9.41 juta LHDN ditolak. Ringgit dijangka pulih ke paras RM4.50 pada separuh kedua 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 29 Februari 2024 bersamaan 19 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah duka cita dengan kenyataan Presiden PAS dalam artikel Ketinggian Islam wajib dipertahankan yang ditulis oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 20 Februari lalu. Baginda mempersoalkan Hadi mempertikaikan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara sedangkan agama Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957. Baginda turut menasihatkan Hadi supaya beliau lebih berhati-hati di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan-kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Ahli-ahli politik dan pemimpin politik diminta tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing, titah baginda. Perkara ini disiarkan menerusi laman Facebook Selangor Royal Office dan surat bertarikh 27 Februari yang menzahirkan duka cita baginda kepada Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Halim Tamuri turut diterbitkan. Surat tersebut ditulis oleh Setiausaha Sulit Sultan Datuk Haji Munir Bani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa anggota kabinet di bawah pimpinannya yang dibuktikan terlibat dengan pertuduhan rasuah wajib digugurkan daripada jawatan mereka. Tindakan itu katanya bagi menyelamatkan negara daripada gejala rasuah dan beliau juga telah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mengambil tindakan terhadap jemaah menteri yang didapati terlibat dengan salah laku itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sidang Kemuncak Pencegahan Rasuah Kebangsaan 2024 di Kuala Lumpur hari ini. Datuk Seri Anwar berkata beliau juga menasihati jemaah menteri untuk menilai dan mengkaji sebarang projek yang telah diluluskan sebelum meneruskannya bagi memastikan prosesnya telus, bersih dan kemungkinan ia boleh menjimatkan. Beliau tegaskan perkara sebegitu penting untuk diteliti supaya wang rakyat dapat diselamatkan dan seterusnya dipulangkan semula kepada rakyat untuk manfaat bersama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan dakwaan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wanjan bahawa dia telah dihubungi oleh pegawainya berhubung tawaran habuan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menjelaskan ia adalah tugas Suruhanjaya untuk menyiasat dakwaan rasuah yang dibangkitkan Wan Saiful ketika sidang Dewan Rakyat. Beliau menekankan sepatutnya Wan Saiful hadir ke SPRM bagi membuat laporan kerana apabila seseorang ditawarkan suapan atau rasuah perlu datang ke mana-mana balai polis terdekat. Semalam Wan Saiful yang juga bekas Ketua Penerangan Bersatu mendakwa beliau telah dihubungi pegawai SPRM selepas membangkitkan dakwaan itu di sidang Dewan Rakyat. Terdahulu, ketika sesi perbahasan titah Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat, Wan Saiful turut mendakwa beliau telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza yang memujuknya untuk menyokong Datuk Seri Anwar.
Selain peruntukan, dia mendakwa turut ditawarkan peruntukan untuk projek mesra rakyat selain tawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu mengundang kekecohan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Dua ahli parlimen bersatu, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fassal dan Muhammad Azizi bin Abu Naim yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri berkata mereka sedia mengosongkan kerusi parlimen masing-masing jika mahkamah mendapati sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar melanggar undang-undang. Mereka berkata demikian ketika mengulas keputusan pucuk pimpinan bersatu untuk mengambil tindakan undang-undang bagi membolehkan sesebuah kerusi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tadah. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein berkata, pucuk pimpinan bersatu sedang membuat keputusan mengubah perlembagaan bagi tidak lagi membenarkan ahli parlimen parti itu menyokong Perdana Menteri. Kata beliau, sebelum ini dilaporkan tidak ada disebut dalam perlembagaan akan digugurkan daripada bersatu jika berikan sokongan lain. Sementara itu, Muhammad Azizi juga berkata akan mengambil pendirian yang sama sambil bersetuju dengan pendirian Syed Abu Hussein bahawa sokongan kepada Perdana Menteri adalah muktamad dan tidak akan ditarik balik dalam apa jua keadaan. Namun, kedua-duanya berkata pandangan itu adalah keputusan peribadi dan tidak mewakili 4 ahli parlimen parti itu yang turut menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Mahkamah Rayuan menolak rayuan Peguam Shafie Abdullah untuk mendapatkan kebenaran bagi mengemukakan tuntutan balas dalam tuntutan saman RM9.41 juta yang dibawa oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri terhadapnya untuk mendapatkan tunggakan cukai. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Hanifah Fariqullah memutuskan bahawa rayuan itu tidak sah kerana perkara itu tidak boleh dirayu di bawah Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman. Mahkamah juga mengarahkan Shafie membayar kos RM10,000 kepada LHDN. Shafie diwakili Peguam Rajan Navaratnam, Farhan Shafie dan Wee Yong Kang, manakala Peguam Kanan Hasil yang mewakili LHDN Al-Humidallah Idrus, Nur Hisham Ahmad, Nur Zila Hamud dan Fakrul Shazri. Rajan kemudian memberitahu wartawan bahawa Shafie berhak untuk mengemukakan tuntutan baru. Terdahulu pada 2021, LHDN memfailkan saman terhadap Shafie atas dakwaan tunggakan cukai sebanyak RM9.41 juta. Kementerian Keuangan menjangkakan dengan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2024 yang dijangka berada pada julat 4.0% hingga 5.0% adalah dianggarkan ringgit untuk pulih berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang separuh kedua tahun 2024 dalam lingkungan RM4.50. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, anggaran itu dibuat berdasarkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun ini. Penganalisa pasaran menganggarkan ringgit berada di bawah nilai yang saksama sebanyak 8 hingga 10%. Terdahulu, Lim Guan Eng Bagan bertanya kementerian itu apakah ringgit akan mencapai paras terendah RM5 berbanding dolar memandangkan nilai ringgit sekarang menunjukkan tren penyusutan yang ketara dan bilakah nilainya dijangka pulih. Amir berkata Bank Negara Malaysia bersedia mengambil langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Sebagai contoh katanya, Bank Negara Malaysia akan menjual mata wang USD daripada rizabnya untuk menyekat kelemahan ringgit yang berlebihan. Menurutnya, pelabur asing menunjukkan keyakinan yang lebih tinggi terhadap usaha kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.